الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا لنا أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Kita mulakan pertemuan di malam yang barakah ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat, kesempatan, kekuatan yang Allah kurniakan kepada kita dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Walaupun saya terlambat hari ini, minta maaf daripada luar tadi. Jadi alhamdulillah segala nikmat yang Allah kurniakan, ketetapan hati kita yang nak berada di masjid selepas waktu maghrib, hari-hari cuti ni. Ada hati yang Allah tak pandu nak ke masjid. Allah pandu hati kita ni, tetapkan hati kita dengan masjid ni. Alhamdulillah, itu merupakan satu nikmat yang wajib juga kita syukuri. Salawat dan salam pada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekaliannya. Yang saya hormati Datuk Pengerusi, saya maklum Datuk Pengerusi masih lagi tengah recover selepas pembedahan. Barisan Jawatankuasa Masjid, pegawai-pegawai masjid terdiri daripada Imam, Bilal, Syiak, Datuk Datin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita telah pun pada pertemuan sebelum ni, pertemuan kita berbicarakan kitab At-Tazkirah. Kalau yang baru datang hari ni, kitabnya judulnya At-Tazkirah ataupun bila diterjemah Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Hari Kiamat, yang mana Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala anhu telah susunkan dalil-dalil daripada Nas Al-Quran dan Al-Hadis, perkara-perkara berkaitan dengan kematian, alam akhirat dan kiamat. Yang mana pada pertemuan sebelum ni kita dah pun bicara tentang hisab ataupun perhitungan amalan bagi orang beriman tu macam mana. Nanti ada alat nanti di hari akhirat, wajib kita beriman kewujudan alat ni, alat yang Allah namakan sebagai Al-Mizan. Dan tugas alat ni sama macam maksud dia. Al-Mizan ni maksud dia penimbang yang menimbangkan sesuatu. Tetapi Al-Mizan di hari akhirat ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan adalah untuk menimbangkan amalan kebaikan dan amalan keburukan. Menentukan mana hala tuju seorang hamba selepas tu. Wajib kita beriman ni. Semua akan mati, kemudian dunia hancur, semua bangun balik, semua menuju ke mahsyar. Sampai ke mahsyar, umat Nabi Muhammad ni, walaupun kita ni umat akhir zaman yang menghabiskan dunia ni, kita lah kan, umat Nabi Muhammad lah yang paling last hidup di dunia, tetapi di padang mahsyar kita yang pertama akan dihisap. Umat Nabi Muhammad dulu ini nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Banyakkan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Umat-umat terdahulu banyak amalan gandaan dia tak dapat macam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar turun dekat siapa? Umat Nabi Muhammad. Satu malam kita beribadah pada malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Alfi syahrin ni dalam tafsir Ibnu Katsir
bukannya bermaksud 1000 bulan, tetapi kalimah alfi ni digunakan suatu masa dahulu ketika bahasa Arab original je yang ada. Perkataan yang paling besar dalam nombor adalah alfi, 1000. Dia tak ada mi'atu alaf, tak ada million, trilion, bilion. Ini semua kemudian. Bahasa Al-Quran yang paling tinggi alf. Kita tak tahu gandaan Allah Subhanahu Wa Taala tu macam mana sebenarnya. Tapi yang dapat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita lupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya terlalu banyak untuk kita di dunia dan di akhirat. Okey, jadi hisab orang beriman ni jelaslah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua pun tahulah surah apa kan. Siapa yang beramal dengan sebesar zarah sekalipun kebaikannya akan melihat yarah. Yarah ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tahu, dia akan nampak nanti masa depan dia macam mana. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapa yang buat sebesar zarah kejahatan pula, yarah, akan nampak mana hala tuju dia nanti. Wa ya'dzubillah min zalik. Semoga kita ni yang hadir majlis ilmu ni, yang kekal di jalan yang lurus ni, dihapuskan dosa-dosa kita sebelum kita menuju ke negeri abadi, insya-Allah. Kita harapkan. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang saya tengok viral menyalahkan cocok kan vaksin. Apa ramai benar orang mati hari ni. Saya antara dalil-dalil yang mereka pakai kematian atlet. Tak pernah tengok atlet naik basikal meninggal. Datuk arwah Datuk Hasbullah Awang pun meninggal ni kan berbasikal, padahal dah berbelas tahun berbasikal. Jadi ada pihak yang mula menyalahkan vaksinasi dan sebagainya. Tak patut kita buat kerja tu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas hak dia mati. Semua yang bernafas ni pasti akan menemui kematian. Tak payahlah kita bicarakan sebab apa. Dah sampai dah. Bila sampai waktu dia, tak boleh awal sedikit, tak boleh lambat sedikit. Ini disebutkan dalam Al-Quran kan. Jadi kita pun dah bicarakan tentang hisab orang kafir. Macam mana orang kafir di hari akhirat. Banyak soalan, Ustaz, orang kafir yang banyak bersedekah tu macam mana Ustaz? Orang kafir yang tak jahat, yang tak pernah melakukan maksiat, yang tak minum arak, yang tak ada tatu ni macam mana Ustaz? Jadi jawapan dia, amalan-amalan baik orang kafir ni ditimbang juga nanti di atas al-mizan ni. Tetapi amalan baik dia nampak macam banyak, tetapi tak ada nilai keberatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak ada kalimah tauhid. Ini yang penting ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang iman, orang Islam mengucapkan kalimah syahadah ni paling common satu hari 5 kali dalam solat. Paling kurang paling common tu bahasa ni 9 lah. Jadi paling kurang 5 kali ataupun lebih dalam solat. Jadi mereka ini yang dikatakan menyebutkan kalimah tauhid, yang kata Nabi SAW dalam satu hadis yang masyhur, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk syurga. Ataupun pada riwayat lain, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang last word, perkataan terakhir dia la ilaha illallah, masuk syurga. Dua-dua riwayat ni hadis hasan sahih, tak ada masalah berpegang pada dia. Jadi itu yang kita ajarkan orang tengah sakarat, kita ajarkan kalimah la ilaha illallah berdasarkan hadis ni. Banyakkan zikir la ilaha illallah di dunia ni untuk mempermudahkan urusan kita. Sebab itu kalimah tauhid yang tak ada pada orang kafir, walaupun nilai akhlaknya baik dan sebagainya, tetapi tak ada nilai tauhid ni, tak boleh masuk syurga, tak ada nilai kebaikan dia. Dan hisab jin pun dah kita bicarakan. Jin, syaitan dan makhluk-makhluk lain, ada tak hisab ataupun penimbangan amalannya macam mana? Untuk jin disebutkan jelas dalam Al-Quran lah. Ya ma'syaral jin in istata'tum. Disebutkan beberapa kali lah. Hisab jin ni, cara perhitungan amalan jin ni sama macam amalan manusia juga. Dikira amalan baik dan buruk. Jin yang Islamnya dikira macam tu, jin yang kafir terus masuk neraka. Macam dikatakan hadis Nabi SAW. Jadi sama-sama tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah, berkenaan ni kita
harapkan apa? Masuk syurga. Ada kisah seorang yang hidupnya 80 tahun. Hidupnya di pagi hari berjihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad ni tak adalah berperang kan. Dia berdakwah, dia menyebarkan agama Islam, termasuk dalam perbuatan jihad, berbuat baik dan sebagainya. Malam hari dia menghabiskan masa beribadah pada Allah. 80 tahun hidup macam ni, dengan penuh ibadah. Tetapi bila dia mati, Allah Ta'ala katakan kepada orang ni, masuklah syurga dengan rahmatku. Rahmat ni daripada perkataan rahama kan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua-dua daripada perkataan rahmat. Rahim al-mar'ah, rahim seorang perempuan. Rahama juga tu. Sebab itulah ibu, sifat dia dapat sifat kasih sayang Allah. Milik Allah ni, Allah maha pengasih, maha penyayang. Tapi sifat kasih dan sayang ni ada pada seorang ibu sesuai dengan rahim yang ada pada dia. Jarang kita tengok ibu yang tak sayang anak, melainkan ada something wrong somewhere, kata orang lah kan. Dia ada short, dia tak betul, dia pertimbangannya dikacau oleh syaitan dan sebagainya. Banyak itu, wa'iyazbillah min zalik. Sebagai ibu bapa, kita kena pastikan keturunan kita ni jadi yang baik-baik. Supaya ada doa anak yang soleh tu sampai pada kita. Bukannya doa anak dalam hadis ini disebutkan tu. Macam mana nak tambah amalan bila kita dah mati? Sedekah jariah, ilmu manfaat, doa daripada anak yang soleh kan. Tiga perkara. Tapi doa anak yang soleh ni kena buat anak tu jadi soleh dulu. Itulah cabaran ibu bapa yang kita semua kena hadap, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kisahnya orang yang beramal ni dikatakan oleh Allah, masuklah syurga dengan rahmatku. Dia kata, ya Allah, kenapa aku tak masuk dengan ibadat yang aku lakukan selama 80 tahun aku hidup ni? Ibadat aku banyak, amalan aku banyak ni. Aku ni kaki zikir lah, nak test lah kan. Jadi Allah pun perintahkan malaikat untuk ambil sebelah mata kanan orang hamba tersebut, ditimbangkan dengan nikmat-nikmat Allah. Sebelah di neraca timbangan ni, sebelah ni mata kanan dia. Nikmat yang ada pada mata kanan dia, nikmat yang Allah bagi, nikmat melihat, nikmat dan sebagainya lah, ditimbang dengan amalan yang dia buat sepanjang 80 tahun tu. Berat lagi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada sebelah mata kanan. Apatah lagi mata kiri kita, tangan kaki kita yang mencari rezeki, yang bagi makan anak bini kita. Ini semua nikmat yang Allah bagi pada kita. Semua ni bukan kita punya ni. Allah bagi ni. Ada orang Allah tak izinkan. Allah tak izinkan, dia tak boleh kawal pergerakan, ada yang sakit dan sebagainya kan. Ni nikmat yang wajib kita syukuri. Jadi masuk syurga ini dengan kasih sayang Allah. Haraplah kasih sayang Allah. Tapi janganlah tak beribadah pula langsung dah. Oh, ustaz cakap masuk syurga ni sebab Allah sayang, bukan sebab ibadah. Tak. Amal ibadah ni menentukan darjat syurga mana kita masuk. Orang soleh, orang yang jaga, ahli solah hanya masuk syurga mana, ahli zikirnya masuk syurga mana, ahli Al-Qurannya masuk syurga yang mana. Ini semua dah ada. Jadi masuk syurga dengan kasih sayang Allah, dan kita kekal dalam sirat, dalam laluan yang betul. Jadi ini tuan-tuan dibicarakan juga apa terjadi jika seorang hamba ni nanti, orang Islam lah, orang kafir ni amalan dia memang tak kira, jadi dia akan masuk neraka. Orang Islam yang timbangan amalan berat dia, amalan jahat dia sama dengan timbangan amalan baik dia, sama berat. Ada kes yang sebenarnya timbangan amalan jahat dia lagi banyak, tapi dia dapat syafaat Nabi, dia rajin selawat, jadi Nabi letakkan barang atas timbangan baik dia. Ada kes yang sama berat. Apa terjadi? Inilah yang kita bicarakan hari ini insya-Allah, Al-A'raf. Al-A'raf ni menurut ulama adalah satu tempat yang mana ke syurga tidak, ke neraka pun tidak. Di sini hari ini kita akan cuba bicarakan ada 15 pendapat ulama siapa yang duduk di Al-A'raf ni, orang yang mana. Diriwayatkan daripada Huzaifah, dia berkata penjaga Al-Mizan pada hari kiamat adalah malaikat Jibril. Penduduk Al-A'raf adalah penduduk syurga yang paling rendah darjatnya. Okey, pendapat pertama mengatakan penduduk Al-A'raf ni satu tempat selain syurga dan neraka, yang paling dikatakan adalah orang syurga yang miskin, yang paling rendah darjat dia. Ataupun ini sama dengan pendapat nanti yang kita bicarakan, orang yang
diselamatkan oleh Allah daripada neraka. Dia baru masuk, kemudian Nabi SAW minta, ya Allah, boleh tak lagi selamatkan lagi umatku yang daripada neraka. Allah buat satu genggaman, tapi kita tak boleh bayangkan genggaman Allah macam tangan. Itu dah jadi mazhab Zahiriyah. Dia tafsirkan Al-Quran mengguna tafsir zahir. Tak boleh. Yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tak boleh kita tafsir tangan. Ulama tafsirkan kekuasaan Allah atas kekuasaan mereka. Ayat itulah dan sebagai Allah bersemayam di atas arash. Dibayangkan Allah duduk, tak boleh. Allah tak ada sifat makhluk, makhluk tak ada sifat macam Allah. Kita kena faham, tak ada kena bayangan tu. Jadi bila di Al-A'raf ni, kata ulama, yang menghuninya adalah yang diselamatkan oleh Allah daripada neraka ni, dia masuk dalam syurga. Inilah dikatakan penduduk Al-A'raf pertama. Okey, dalam kitab terdapat 15 pendapat ulama yang lain mengenai orang yang menjadi tempat. Okey, pertama ini adalah orang yang telah dinyatakan dalam hadis terdahulu yang saya sebutkan tadi. Ini pendapat Ibnu Mas'ud dan Ka'ab bin Al-Ahbar. Yang kedua, Imam Mujahid mengatakan bahawa orang yang duduk di Al-A'raf ni adalah orang soleh, para ahli fikih dan para ulama. Dia akan jadi tempat persinggahan orang soleh. Sementara orang lain kena azab, orang soleh, ahli fiqh dan ulama ni duduk di Al-A'raf dan akan masuk di syurga. Pendapat ketiga mengatakan bahawa mereka adalah para syuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak perlu menjalani tempoh hisab, tak ada perhitungan di mahsyar, tak ada pertimbangan al-mizan. Ini bestnya jadi orang yang mati syahid fisabilillah, terus pergi ke syurga. Pendapat ni mengatakan sementara umat lain ni tengah dihisab, ditimbang, menyeberangi al-sirat dan sebagainya, yang syahid ni duduk di Al-A'raf. Abu Nasir Abdul Rahim dan Abdul Karim Al-Qusairi mengatakan bahawa mereka adalah orang mukmin yang utama dan para syuhada yang hanya disibukkan oleh urusan diri mereka sendiri tanpa mempedulikan keadaan manusia. Ini pendapat Imam An-Nasir Abdul Rahim. Orang yang duduk di Al-A'raf ni orang alim, orang yang pandai tentang agama ni, tetapi tak mempedulikan orang lain. Ilmu tu hanyalah untuk dia sendiri. Ataupun syuhada, orang yang syahid yang sibuk dengan urusan diri dia je, tak pernah berkhidmat pada masyarakat, tak pernah menyumbang kepada Islam dan sebagainya. Dia hanya diri dia walaupun dia alim. Jadi mereka ni diletakkan di Al-A'raf bagi pendapat Abu Nasir Abdul Rahim. Yang kelima, mereka adalah orang yang mencari syahid pada jalan Allah tetapi derhaka pada ibu bapa. Ini kes ni pernah terjadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, semasa saya bertugas di Melaka. Masa tu tengah heboh ISIS di Syria, memerlukan pejuang-pejuang daripada seluruh dunia. Dia kontak, dia pakai black market, tuan-tuan. Dia tak ada nampak dalam media, dia takkan nampak dalam berita, tetapi ada golongan-golongan anak-anak muda kita ni yang dapat. Saya tu, aku nak join ISIS lah ustaz. Saya pernah ada budak datang office, ustaz saya ni mak ayah dah tak nak bela, saya kerja kedai handphone, tak apalah kan, sekurang-kurangnya dia kerja, tapi baru-baru ni saya dapat panggilan daripada dia message dekat Facebook untuk join ISIS, dia tanggung tiket apa semua ustaz. Dia kata berjuang, kalau mati syahid. Okay. Dalam berjuang fisabilillah, pertama kita kena tentukan keadaan perang. Perang tu boleh menang ke tidak? Rasulullah SAW kalau perang tu confirm tak boleh menang, kita elak perang tu. Ni bukan perang yang 300 lawan 3000 tu, benar Ahbar, Khaybar. Ini tak boleh. Kalau perang tu confirm kalah, itu seolah-olah kita pergi bunuh diri. Pertama. Yang kedua, benarkah perjuangan itu fisabilillah ataupun ada perjuangan yang melibatkan politik ataupun kepentingan peribadi dan sebagainya. Jadi, dan ketiganya, adakah mak ayah kita redha kita pergi berjuang fisabilillah? Jadi ketiga-tiga ni dia tidak dapat jelaskan. Jadi jika hukumnya dia ni pergi juga, itu tidak dikira jihad. Tak dikira jihad. Kita tak pasti sumber ISIS tu pun siapa, dan sebagainya. Ini dah cerita dah lama lah tuan-tuan. Okey, yang keenam,
Kata ulama, orang yang mendiami Al-A'raf ni adalah Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali bin Abu Talib, Ja'far Zu Al-Junahain yang mempunyai dua sayap. Mereka terkenal kerana apabila menyukai sesuatu, wajah mereka menjadi putih, dan bila mereka tak suka sesuatu, wajah mereka menjadi hitam. Ini pendapat Imam As-Sa'labi daripada Ibnu Abbas. Okey, mereka ni adalah para syuhada lah. Sayyidina Abbas syahid, Sayyidina Hamzah perang Uhud, Sayyidina Ali kena bunuh, Ja'far Zu Al-Junahain, Ja'far ni kita tahulah yang bawa panji Islam, tahu cerita jihad. Ja'far kena potong tangan kanan, orang pakai tangan kiri, kena potong tangan kiri, kepit pakai ketiak. Itu yang bila dia syahid, Nabi SAW cakap apa? Ja'far dah naik atas dengan para malaikat, dia dah ada kepak dah. Itu yang dapat nama Ja'far Al-Junahain, dua kepak. Dia tangan dia terputus di dunia, tapi Allah bagi dia kepak di akhirat. Tanda nikmat pada dia. Macam orang hafal Quran dapat kenderaan di hari akhirat. Ada yang para nabi dan para syuhada melintasi titian sirat kalbarq, macam kilat laju. Dia ada. Ini nikmat-nikmat Allah bagi pada orang. Ketujuh, kata ulama, yang ada duduk di Araf adalah mereka adalah orang yang menjadi perbandingan pada hari kiamat dan saksi terhadap perbuatan manusia. Mereka terdiri daripada setiap umat. Ini dikatakan oleh Imam Az-Zahrawi dan dipilih oleh An-Nahas. Imam Az-Zajjaj mengatakan yang duduk di Al-A'raf ni adalah para nabi. Sebelum habis semua umat-umat dia, kata Imam Az-Zajjaj, para nabi akan melintasi titian sirat, tak ada masalah, tetapi masuk dalam Al-A'raf dulu sebab umat-umat dia sedang disoal. Nabi bertanggungjawab ke atas setiap umatnya. Disebutkan oleh Nabi SAW. Yang kesembilan, penduduk Al-A'raf adalah mereka yang melakukan dosa kecil yang tidak sempat dihapuskan daripada mereka dengan penyakit ataupun musibah ketika di dunia. Mereka ini tidak pernah melakukan dosa besar sehingga mereka terhalang untuk masuk ke neraka. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Atiyah Al-Qadhi Abu Muhammad dalam kitab tafsirnya. Penduduk Al-A'raf ni adalah mereka yang melakukan dosa kecil, yang tak sempat dihapuskan, tak sempat bertaubat, tetapi mereka ni tak pergi masuk neraka sebab tak pernah buat dosa besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan mereka di Al-A'raf. Ini pendapat dalam kitab tafsir Ibnu Atiyah Al-Qadhi Abu Muhammad. Apa yang dikatakan dengan dosa besar dan dosa kecil, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah? Satu, kemudian hari kita akan bicarakan tentang sab'ul masani. Saya rasa saya pun dah pernah sebut 7 dosa besar yang perlu kita jauhi, asyirku billah, dan sampailah lari daripada perang. Itu boleh kita sebutkan pada hari akan datang. Tetapi yang menghapuskan dosa kecil kita ni apa? Banyak hadis-hadis berkaitan menghapuskan dosa-dosa kecil. Pertama, kita kena faham dosa kecil ni apa? Adalah dosa yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Pertama, contohlah kan, kita ni buat perbuatan-perbuatan makruh yang menjerumus kepada haram, ataupun kita pergi solat subuh, kita pergi solat subuh, balik daripada solat subuh buka TV, buka TV ada cerita yang menunjukkan aurat perempuan. Contohnya, kita orang lelaki ni pandangan pertama tu dianggap rezeki lah, tapi TV ni tak boleh, tuan-tuan. TV ni fitnah, senang cerita. Ini bila berdepan, pandangan kedua tu dia jadi maksiat. Kalau yang berkalih pandangan kita nak tengok perempuan tu, dia jadi maksiat. Pandangan pertama rezeki. Ini kata Nabi SAW. Bila Nabi SAW berjalan dengan sahabat, apa terjadi bila dah belakang pun adalah di antara sahabat yang tengok macam tu kan. Tengok lagi sebab kecantikan. Memang itu tak dapat lari. Kecintaan seorang lelaki pada wanita ni memang ada kan. Jadi tapi Nabi SAW sebut pandangan pertama tu rezeki, yang kedua tu maksiat. Kena faham. Yang melakukan dosa kecil ni saya cakapkan tadi, yang kita buka TV nampak aurat kita tak tukar pun, tak tutup pun, tengok lagi, itu dosa dah tu. Okey, dan kata Nabi SAW, dihapuskan semua dosa-dosa kecil baina salawatil khamsah. Di antara 5 solat kita seharian ni dihapuskan semua dosa-dosa kecil kita, insya-Allah. Seorang yang sembahyang subuh pada waktu dia, sepanjang subuh nak ke zuhur tu dia banyak melakukan dosa kecil, yang sedar dan tak sedar,
solat zuhur ni nanti akan menghapuskan dosa-dosa kecil dia. Sama juga dosa dia selepas zuhur ni sampai ke asar, dia solat asar ni nanti terhapus semua dosa-dosa kecil dia. Kata Nabi SAW, baina salawatil khamsah wa bainal jum'ah ilal jum'ah, dan satu sembahyang Jumaat ke satu sembahyang Jumaat lain menghapuskan dosa-dosa kecil antara seminggu-minggu tu. Wa baina Ramadan ila Ramadan, dan daripada satu Ramadan hingga ke satu Ramadan yang lain, kata Nabi kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, dihapuskan dosa-dosa kecil kita. Selain daripada 7 dosa besar tu, dosa-dosa kecil kita ni insya-Allah dihapuskan dengan amalan solat, selain daripada amalan-amalan sunat yang menghapuskan lagi dosa-dosa kecil lebih banyak. Orang yang tak sempat dosa kecil dia terhapus duduk di Al-A'raf. Kalau kita ni menjauhi dosa besar dan buat amalan mengharapkan dosa kecil kita dihapuskan, insya-Allah masuk syurga. Senang kan? Nampak senang tuan-tuan dan puan-puan. Istiqamah. Nombor 10, Ibnu Wahab daripada Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa penduduk Al-A'raf adalah penduduk Mekah yang melakukan dosa besar. Yang ke-11, Ibnu Abbas berkata, Allah memasukkan penghuni Al-A'raf ke dalam syurga. Jadi segala yang berkaitan dengan tadi, para nabi, para orang soleh, para syuhada pun nanti akan masuk ke syurga, bertepatan dengan kata Ibnu Abbas ni. Dalam riwayat Sa'id bin Jubair daripada Abdullah bin Mas'ud dikatakan bahawa mereka adalah orang yang paling akhir masuk syurga, yang terakhir sekali masuk syurga. Ada juga pendapat yang tak sama dengan tadi. Ibnu Atiyah berkata, Salim, hamba yang dimerdekakan Abu Huzaifah, berharap menjadi penghuni Al-A'raf kerana menurut mazhabnya mereka orang yang berdosa. Dalam riwayat Abu Nasr daripada Ibnu Abbas dinyatakan penghuni Al-A'raf adalah anak-anak zina, yang hari ini kita panggil ATST lah, anak tidak sah taraf. Ada ulama yang berpendapat mereka ni pun penghuni Al-A'raf nanti. Tetapi kalau kita lihat dalam fiqh mazhab Syafi'i, ATST ni tak ada masalah pada anak tu sendirilah, yang banyak tanggung dosa dia ibu bapa dia. ATST ni kalau dia hidup macam orang biasa, dia kekalkan amalan dia, dia jaga rukun iman, rukun Islam tu, insya-Allah sama macam orang lain. Tak ada judge, tak ada berbeza penghakiman terhadap mereka. Abu Mijlas Al-Lahiq bin Hamid mengatakan penghuni Al-A'raf adalah para malaikat yang menjadi dinding penghalang antara orang kafir dengan orang mukmin sebelum mereka masuk syurga atau neraka. Ada juga yang mengatakan Al-A'raf ni tempat malaikat duduk untuk halang penghuni syurga nampak penghuni neraka, dan penghuni neraka nampak penghuni syurga. Ini ada pun disebutkan dalam suratul Jin diriwayatkan daripada Nabi SAW, daripada Anas dan lain-lainnya, dan dinyatakan oleh Abu Umar bin Abdul Bari, yang lainnya menurut apa yang kami nyatakan dalam Jami' Al-Ahkam Al-Quran dalam surah Al-A'raf. Jadi Al-A'raf ni menurut riwayat Anas adalah pagar yang terletak di antara syurga dan neraka. Yang dikatakan penduduknya tadi itu ada khilaf, tetapi yang jelasnya Al-A'raf ni adalah satu pagar yang memisahkan syurga dan neraka. Ada juga yang mengatakan bahawa bukit Uhud ni yang dekat Mekah hari ini nanti dibawa di hari akhirat menjadi Al-A'raf, yakni pemisah antara syurga dan neraka. Wallahu a'lam. Ini berdasarkan pendapat-pendapat ulama. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ni diselitkan juga mimpi seorang solehin. Antara pegangan ulama lagi-lagi di zaman tabi' dan tabi'in adalah mimpi. Bila Nabi SAW dah tak ada, para sahabat dan para tabi' yang berguru dengan sahabat pun dah tak ramai. Jadi mereka ni dikurniakan oleh Allah karamah ataupun kemuliaan mereka ni, mereka dapat mimpi-mimpi berkenaan hukum hakam. Kita lihat diriwayatkan daripada seorang soleh, dia berkata, suatu malam aku mengantuk, lalu aku tidur dan bermimpi. Aku lihat kiamat seolah-olah berlaku dan manusia sedang dihisap. Ada golongan yang berjalan ke syurga dan ada yang berjalan ke neraka. Aku pergi ke syurga dan memanggil penghuninya dan bertanya, bagaimana kamu semua dapat masuk syurga dan mendapat keredaan Allah? Mereka menjawab, dengan taat kepada Allah yang Maha Pengasih dan tidak mengikut syaitan. Ini bertepatan dengan Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan dimati Allah. Kalau kita lihat kan, Ailahud Snain,
kata dalam surah Toha disebutkan manusia ni senang untuk jadikan dua Tuhan, bukan satu. Sama ada Tuhan dia ilah Allah, Tuhan sebenar, ataupun Tuhan dia hawahahu ilahahu hawahu, Tuhan dia adalah hawa nafsu dia. Tengoklah kepada apa yang dia pentingkan lebih daripada Allah. Bagi orang yang berzina, terang-terang hukum berzina itu haram, tetapi dia mendahulukan hawa nafsu dia, maksudnya dia bertuhankan hawa nafsu dia walaupun dalam tempoh dia berzina sahaja. Lepas itu dia bertaubat, maksudnya dia menjadikan sekejap hawa nafsu dia sebagai Tuhan dia. Jadi orang soleh ni bermimpi, yang masuk syurga ni cakap orang yang aku masuk syurga ni kerana taat kepada Allah dan tidak mengikut syaitan ataupun tidak mengikut hawa nafsu dia atau menjadikan sesuatu lebih penting daripada Allah. Lalu aku pergi ke neraka dan memanggil penghuninya, apa yang menyebabkan kamu semua ke neraka? Mereka menjawab, kami mengikut syaitan dan mengingkari Allah. Tiba-tiba aku berada di tengah-tengah sekumpulan orang yang berhenti antara syurga dan neraka. Mereka berkata kepadaku, kami mempunyai dosa yang nyata dan sedikit melakukan kebaikan. Keburukan menghalang kami masuk syurga dan kebaikan menghalang kami masuk neraka. Wa'iyadzubillah min zalik. Dalam pendapat lain, tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah, ini disebutkan sebagai golongan mukhallitun, yang bercampur. Golongan di hari akhirat ada 3 yang jelas: al-muttaqun, yang bertakwa; al-kafirun, yang tak bertakwa, lawanlah; dan al-mukhallatun, yang bercampur, campur-campur. Dia buat baik, dia beriman, tetapi dalam masa sama dia melakukan juga dosa-dosa, bukan seorang beriman. Macam tu. Jadi mukhallatun ni, kata orang soleh ni banyak yang masuk neraka. Wa'iyadzubillah min zalik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah, Imam Qurtubi sentuhkan bab yang dikata, kalau kita lihat originalnya, maja'a bihi minas sirat, berkaitan dengan sirat, titian sirat. Tapi kalau diterjemahkan dia jadi panjang. Bab ni pada hari kiamat setiap umat mengikut apa yang dia sembah. Amal orang munafik diperiksa dan titian siratul mustaqim dihamparkan. Okey, ini berdasarkan beberapa hadis yang panjang. Kita lihat satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan pada satu tempat, itulah mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dan berfirman agar semua manusia mengikut apa yang disembahnya ketika dia di dunia dahulu. Para penyembah salib mengikut salib, para penyembah patung mengikut patung, dan para penyembah api mengikut api, sehingga yang tinggal hanyalah orang Islam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okey, ini yang menjadikan tajuk ni, pada hari akhirat nanti kita ni mengikut apa yang kita sembah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah, dalam hadis dikhususkanlah orang sembah salib, sembah asnam ataupun patung, ataupun sembah api. Tapi kalau kita lihat hari ini, agama-agama yang hari ini memang adalah asnam masih lagi, Buddha dan sebagainya menyembah patung. Ada agama yang menyembah matahari, ada agama yang mempunyai banyak Tuhan, Tuhan laut, Tuhan angin, Tuhan sebagainya. Jadi mereka ni menyembah selain Allah. Dan juga ada orang Islam yang menyembah selain Allah, yang mana contohlah paling mudahlah kan, yang bangun untuk kerja tak ada masalah, cari rezeki dengan alasannya kan. Bangun untuk solat subuh penuh masalah, dan tak bangun juga dengan, kalau ada masalah susah nak bangun tapi bangun tak ada masalah lah kan, dia bangun tapi tak bangun-bangun, sampailah menjadi kebiasaan dia, setiap hari dia bangun hanyalah untuk kerja. Jadi dia bertuhankan duit. Di sinilah jadi di hari akhirat disebutkan oleh ulama, orang yang bertuhankan duit, dia bekerja pula sampai waktu zuhur dah azan masih lagi bekerja, sampailah waktu asar dia tidak melakukan solat. Jadi dia terus terang hidupnya adalah untuk mengejar duit dan sebagainya, mengejar pangkat dan sebagainya lah. Jadi mereka akan mengikut apa yang dikejarnya ataupun apa yang disembahnya sewaktu di dunia ni. Dan kata ulama,
duit pun ada nanti, dan ke mana perginya apa sembahan-sembahan mereka ni disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 94 hingga 95. Fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un. Maka mereka ni adalah sembahan-sembahan tu dilemparkan. Fakubkibu ni dicampak ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Maksudnya pengikut-pengikut mereka. Segala duit yang kita kejar, segala kemewahan, segala patung-patung yang mereka sembah, segala salib-salib yang mereka sembah, semua dicampakkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang menyembahnya, yang sesat. Wa junudu iblis ajma'un, dan bala tentera iblis semuanya pun dicampakkan ke dalam neraka. Disebutkan terang-terang dalam surah Asy-Syu'ara. Wa ya'zubillah min zalik. Okay, dalam hadis kedua, hadis ni panjang tuan-tuan dan puan mati Allah. Imam Muslim meriwayatkan pada hari kiamat nanti ada orang yang bertanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, hari kiamat belum hari kiamat, orang bertanya pada Nabi SAW, hari kiamat nanti Rasulullah, boleh tak kami melihat Allah? Jadi Nabi SAW jawab apa? Adakah kamu semua sukar melihat bulan pada malam bulan purnama? Jadi sahabat-sahabat jawab, tak, senang. Dan Nabi tanya lagi, sukar tak untuk kamu melihat matahari bila tak ada awan? Mereka jawab, tak juga wahai Rasulullah, senang. Kemudian Rasulullah SAW sabda, demikian juga kamu semua melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan manusia dan berfirman kepada mereka agar mengikut apa yang mereka sembah. Sama macam hadis tadi, ada yang menyembah matahari mengikut matahari, yang menyembah taghut mengikut taghut, sehingga yang tinggallah orang Islam dan orang munafik. Kemudian Allah pergi kepada mereka yang tinggal ni, dan Allah berfirman, Allah pergi dengan mereka, rupa yang mereka kenali, dan Allah berfirman, aku adalah Tuhanmu. Dan mereka berjawab, aku berlindung kepada Allah daripadamu. Kami tetap di sini sehingga Tuhan kami datang kepada kami dalam bentuk yang kami kenal. Dan kemudian Allah datang dalam bentuk yang mereka kenal. Mula-mula Allah datang dalam bentuk yang mereka tak kenal, tetapi pada pertemuan pertama ni mereka datang dalam bentuk yang mereka tak kenal. Orang-orang munafik mengaku yang ini Tuhan sebab mereka tak kenal Tuhan. Kami memang tak tahu Allah tu sifatnya ghaib, kan? Jadi kami percaya ini adalah Tuhan. Kali kedua Allah datang dalam bentuk yang mereka tak kenal, barulah orang-orang beriman ikut. Dalam bentuk yang mereka kenal ataupun dengan sifat-sifat Allah itu sendiri, barulah orang-orang beriman ni ikut. Ini petanda tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Orang-orang munafik, pertama, dia tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita lihat hari ini di Malaysia sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf bercakap, di beberapa tempat pengajian yang saya sendiri tahulah, universiti, institut pengajian, sifat 20 tak lagi diajarkan. Ada juga pakar-pakar yang adalah gelarannya sendiri, bermegang ijazah, memegang master dan PhD dalam ilmuwan Islam, yang mengatakan sifat 20 tidak lagi relevan. Wa iyazubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, umat kita hari ini sibuk nak mengenali diri kita. Siapa aku? Kenapa aku dicipta? Tak ada keperluan untuk kita kenal diri kita, tuan-tuan. Kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah ni dulu. Dengan kenal kita kepada Allah, kita akan kenal diri kita. Bila kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu maha hidup, kita tahu kita ni pasti akan mati. Kita tahu Allah itu maha kaya, segala kekayaan kita hari ni tak akan bermakna. Itu bila kita kenal Allah, kita kenal diri kita. Apa terjadi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan? Kita disogok untuk tidak lagi belajar sifat 20, untuk tak lagi hafal asmaul husna dan sebagainya. Wa iyazubillah min zalik. Kenalilah Allah, itulah ikutan kita. Itu yang kita sembah. Kenapa tak perlu kita kenal pula? Itulah wa iyazubillah min zalik. Berjaga-jaga dengan pendidikan dewasa ini yang banyak campur aduknya, yang mana kita dapat daripada media-media sosial tu. Itu yang dikatakan ilmunya ilmu fasik. Sebab
Ketakutan kita belajar dalam media sosial ni adalah video-video ataupun ceramah-ceramah yang kita dengar ni dah dipotong untuk kegunaan ataupun dah diedit untuk kepentingan peribadi sesuatu pihak. Dia ni nak hentam sesuatu, contohlah kan, parti politik ni nak hentam parti politik ni, dia pun edit lah video ustaz ni sikit-sikit. Jadi dia pun bagi. Dia pun bagi. Kita yang berkecuali ni tengok video tu terpengaruh dengan ideologi sebenarnya yang nak disampaikan tu. Nak belajar fiqh tuan-tuan dan puan-puan, contoh belajar fiqh tak boleh kita pilih-pilih. Saya nak belajar solat dengan zakat je ustaz, yang lain tak nak. Dalam fiqh mazhab Syafi'i yang pertama bab apa? Bab taharah, kebersihan, cebok, mandi wajib, wuduk, semua tu pertama. Nak tak nak kena belajar. Apa terjadi dalam media sosial, kita boleh pilih mana satu kita nak dengar, mana satu kita tak nak dengar. Itu yang dikatakan dalil-dalil dalam media sosial, dikatakan dalil fasiq. Dia fasik, tak boleh dijadikan hujah. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan kita jadi pakar tapi pakar Pak Google. Tak boleh. Pergilah menuntut. Madrasah tarbiyah ada, masjid surau sediakan kelas ilmu, pusat pengajian, sekolah, universiti, semua ini yang ada jalan-jalan dia. Universiti contohnya kan, degree ni bidang agama 10 kitab turas kena belajar. Kitab turas, kitab-kitab terdahulu, 5 kitab yang terkini, ulama-ulama sekarang kita kena kenal. Baru buat kajian berdasarkan tersebut, barulah ada platformnya. Kita belajar media sosial main sebut semua. Itu masalah ada tuan-tuan dan puan-puan.